sedang menyaksikan program 999. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang wanita warga emas terpaksa berputih mata apabila mendakwa terpedaya dengan muslihat sindiket gores dan menang. Impiannya untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri juga terjejas gara-gara insiden itu. Mangsa berkongsikan pengalamannya dan kami juga panjangkan aduan itu kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM. Aktiviti penipuan menerusi permainan gores dan menang dilaporkan kembali aktif di Jalan Gang Lama Kuala Lumpur. Pada hemat kami, ahli sindiket ini lebih gemar mensasarkan golongan wanita dan berusia. Lebih-lebih lagi apabila tiba musim perayaan. Halimah antara individu yang mendakwa terjerat dengan penipuan sindiket ini minggu lalu. Petang 6 lebih datang dua budak. Lepas tu dia bagi makcik kad. Dia suruh buka kad tu kan, macam buka kad tu. Dia tengok makcik dia tu makin bertuah. Dia tu kan memang bertuah sangat lah dia tu. Kad ni warna biru kan. Memang biru ni memang susah nak dapat lah dia tu kan. Jadi dia tu kalau makcik dapat perobatkan RM10,000, makcik layak lah untuk pertandingan yang kereta, sebab diorang kata macam makcik mampu bayar road tax kereta. Tapi sekiranya makcik menang kereta, dia akan pulang balik RM10,000. Diorang akan bagi makcik RM20,000. Tertarik dengan tawaran itu, wanita berusia 54 tahun ini mendakwa diiringi ejen sindiket itu ke bank berhampiran untuk mengeluarkan wang. Dia kata kita macam terpukau kan tengok dia bercerita kan. Dia cerita macam semua macam macam kita boleh macam percaya apa dia cakap kan. Kebetulan tu makcik nak pergi keluarkan duit tu, duit makcik tak boleh keluar, jadi makcik pinjam duit anak-anak Lain pula cerita wanita berusia 30 tahun ini. Menurutnya, ejen sindiket gores dan menang ini sanggup bertindak agresif dengan mengeretnya ke pejabat mereka untuk membuat pembayaran. Masa tu ada macam was-was. Mula-mula macam nak bagi dia komisen. So dia look innocent lah, dia situ guys. Tapi dia rampas duit kami lah, RM3,000. Dia kata, makcik kira lambat lah, I tak bagi lagi duit tu. Impian untuk memenangi kereta mewah terkubur apabila mereka hanya menerima tilang lipat sebagai ganti. Sebab kerana makcik bertuah, makcik dapat 2 biji tilam jik. Dapat tilam pula sampai 2 biji kan, dah buat apa kan. Kan makcik dah tahu dah, ini tipu, makcik kata kat dia kan. Tak ada, makcik jangan risau, dia tak tipu kami ni. Dia tu ada SSM, dia tu semua cukup. Dia tu kan, dia kata, dia kata kat makcik, tak apalah makcik, dia tu kan, nanti makcik, saya tolong makcik jual dia tilam tu. Dia tu kan. Kerana itu, kedua-dua mangsa melaporkan kejadian ini di Ibu Pejabat Polis Brickfields dan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Kami ke lokasi kejadian bagi meninjau kegiatan sindiket ini. Intipan kami selama 2 hari mendapati ejen sindiket akan mengikori mangsa yang majoritinya adalah wanita warga emas dan golongan pesara. Mangsa akan dipujuk untuk mengoyak sekeping kad yang kononnya mengandungi baucer hadiah lumayan seperti kereta mewah, pakej percutian dan sebagainya. Ini antara gelagat individu yang dipercayai ulat, gores dan menang yang cuba memancing mangsa. Kami panjangkan isu ini kepada Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM, Datuk Nazim Osman. Dia punya operasi itu cukup bijak, cukup licik. Perniagaannya, pejabatnya berubah-ubah seminggu sini, pada seminggu sana, dan tidak sukar sangat ditulis. Dia buat cerita pun cukup pandai. Cerita cukup pandai, cukup meyakinkan, dan bila orang tak nak pun dia yakinkan sehingga dia boleh ada pasukan pelakon-pelakon tambahan ni. Bila menang aja, kononnya buka home, dia orang melompat-lompat lah, boleh pergi beli makanan lah, kononnya nak meraihkan. Dan itu cara dia buat operasi, dia membaca psychological behavior seseorang mangsa dia. Berkaitan itu, pasukan PPIM ke Pejabat Operasi Syarikat Gores dan Menang ini yang terletak di Taman Sri Jati Kuala Lumpur bagi membantu mangsa mendapatkan semula wang mereka. Kehadiran kami di sini pada jam 3 petang jelas mengejutkan beberapa ejen dan 2 wanita warga emas yang dipercayai mangsa terbaru sindiket. Pada you tengok ini orang tua tau. Jadi bayangkan dia umur berapa, 50 tahun, dapat itu ada makcik umur 55 tahun dapat DPM, semua you orang tipu kenapa? Saya nak tanya dengan you secara jelas, benda ni betul ke
tak betul? Tak betul kan? Tak betul lah. Tak betul kan? Habis kenapa you bikin ini macam niaga? Kenapa you bikin ini macam niaga? Banyak orang susah. Status syarikat juga menjadi tanda tanya kerana lelaki tempatan yang dipercayai pengurus pejabat ini gagal mengemukakan lesen perniagaan yang sah. Lebih mencurigakan, kad berwarna biru yang dikatakan bertuah kerana hanya 1 dalam 1000 didapati berselerak di pejabat ini. Beberapa keping gambar pemenang dilampirkan dipercayai bagi meyakinkan mangsa untuk melaburkan duit dengan sindiket ini. Seratan ke atas buku resit turut mengejutkan pihak PPIM. 24,500, 500, 2,300, 25,000, 25,000. Ini adalah dari tarikh 1 hari bulan 7 hingga ke 3 hari bulan 7. Bayangkan pendapatan mereka selama 3 hari dengan menipu orang ramai. Pemisahan judi films ini turut menjumpai beberapa hadiah seperti penapis air ini yang dikatakan bernilai lebih RM10,000 dan juga tilang lipat ini dikatakan berharga lebih RM44,000 yang akan diberikan kepada mangsa. Walaupun mengetahui kegiatan ini satu penipuan, lelaki berusia 24 tahun ini sanggup menjadi ejen sindiket kerana pulangan yang lumayan. Dia dah kerja berapa lama dekat dia? Berapa gaji satu bulan? Basic 2,500. Setiap komisen dia dapat berapa? 200 sampai 500 untuk satu orang. You tahu kan? Mahal. Tambahnya lagi, bulan ini antara bulan yang boleh mendatangkan keuntungan berganda memandangkan kebanyakan mangsa diandaikan berkemampuan lebih untuk persiapan hari raya. Rundingan pasukan PPIM dengan pihak syarikat ini berjaya menemui jalan penyelesaian apabila wang mangsa akhirnya dipulangkan. Rasa macam beban tu terlepas, kau nak kata fikir-fikir kan, macam mana kan duit hilang macam tu, buta je gitu kan, nak raya lagi kan, apa lagi kan. Itu pun bila terjadi macam tu kan, makcik pun tak ada fikir pasal baju raya anak-anak kan, kesian dekat diorang kan. Tapi Alhamdulillah lah sangatlah dapat beli duit tu kan. Makcik harap apa yang terjadi kat makcik tu menjadi iktibar kepada semua orang lah kan. Jadi ini macam satu pemain tikus dan kucing hari ini mungkin itu esok dibuka lagi. Jadi kita kena ada kaedah atau perlu ada undang-undang baru dihubal untuk menghentikan penipuan judi ini. Kita amat mengharapkan bantuan semua pihak lah. Pasal benda ini sudah tentu kita tidak dapat buat semua, tapi yang kita dapat kita buat, dan kita harap semua pihak, agensi ke ataupun mana-mana jabatan yang ada kaitan kementerian ke supaya bantu. Kalau hendak kali-kali kita bersungguh-sungguh turun padang, insya-Allah. Mereka yang didapati bersalah kerana terlibat dalam sindiket penipuan gores dan menang boleh dikompang atau didakwa di bawah Akta Jualan Langsung 1993 dan Akta Pelindungan Pengguna.